Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid al-ilmiyah, mencari 5 faedah yang dapat kita ambil daripada ayat ini secara ringkasnya. Tengok ayat yang pertama, qul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Dan ayat yang kita baca ni ayat 4 ni. Dalam ayat ini kata di para ulama tadabbur, bayan masalikil adillah. Allah Ta'ala nak nyatakan cara mengambil dalil. Cara mengambil dalil. Yang pertama, Allah guna dalil ma'qul, dalil berfikir dengan akal. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Buat kape? Bagi tahu pada aku, apa yang kamu sembah lain pada Allah Ta'ala itu, benda-benda itu mampu ke buat langit, mampu ke buat bumi? Itu dia panggil, di ayat suruh berfikir. Mu fikirlah. Bahasa budak, lu fikir sendiri. Bahasa kartun kata, awak fikir sendiri tengok. Maka dah mu tahu dah dia tu jamadat, benda yang tak bernyawa, benda tak bergerak. Kenapa pergi kamu panggil dia? Kenapa kamu pergi sembah dia? Dia tak ada kuasa, tak ada manfaat. Kemudian Allah Ta'ala sebut juga, bawa mari kepada aku ituni bi kitabin. Ini dia panggil dalil as-sam'i. Dalil sam'i maknanya dalil daripada apa yang kamu dengar. Yang tadi yang kamu tengok. Maqul, yang ni yang kita dengar daripada kitab-kitab. Kitab Quran sah tak ada. Kitab tok guru dulu. Taurah, Injil, nabi-nabi dulu. Tuan maha-maha guru dulu. Mana? Juga tak ada. Jadi kita kena guna dalil akli dan sam'i. Dalam kita berhujah ni para jemaah sekalian, kita penting sangat menggunakan 2 dalil. Dalil sam'i, Quran hadis, dalil akli, apa yang kita tengok. Dalam nak mencari hujah, nak mencari dalil tentang ketuhanan. Maka ayat ini juga menjelaskan bahawa annal musyrikin, puak-puak kafir, laisa ma'hum ala syirki, dalam kekufuran mereka itu tidak ada sebarang dalil akli, tidak ada juga dalil sam'i, tak ada dalil langsung. Yang adanya hawa nafsu. Itu yang merusak dan memunahkan. Faedah yang kedua, aruni maza khalaqu, tunjuk pada aku apa yang mereka buat. Irad maksudnya di sini Allah Ta'ala isbat bahawa hunaka khaliqin, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah Ta'ala, maha tinggi Allah Ta'ala, sebaik-baik yang menciptakan. Dan dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Yuqalu lil musawwirin, orang yang mengukir patung-patung di akhirat esok, Allah kata ahyu ma khalaqtum, hidupkan patungmu tu. Selagi tak hidup, lagi itulah kena azab. Nak ambil nyawa mana dia? Sebab itulah menjadi dosa. Hadis ni dalam Bukhari daripada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahawa bahayanya kita, dosanya mengukir patung-patung ini. Termasuklah melukis-lukis. Jangan main gambar-gambar ni, bahaya. Baik. Jadi nampak macam ada mereka boleh cipta, boleh buat. Jawab, annal khalqa, penciptaan yang kita nisbahkan kepada Allah. Allah yang mencipta, tanda ni perbezaan. Kalau kita kata Allah mencipta, ini telefon ni, kapal terbang ni hasil ciptaan fulan. Boeing apa nama hebat-hebat ni? Boeing lah, Airbus, apa benda? Apa beza? Jawab dia je. Anda pelajar. Yang kita kata Allah yang menciptakan itu, ai minal ijab, huwa al ijabu min adam. Allah Ta'ala buat daripada tak ada jadi ada.
Daripada tak ada, daripada ada. Daripada satu benda jadi benda lain. Itu dia panggil fala ahad yujidu illallah. Tak ada makhluk lain yang boleh mengadakan lain daripada Allah Ta'ala. Tak ada. Itu kuasa Allah semata-mata. Tak ada orang boleh tukar benda ni jadi benda ni kecuali Allah Azza wa Jalla. Amal khalqu, kita kata hak cipta, pencipta, pereka dari kalangan makhluk, hanya ibarat an tahwili syai'in min sifatin ila sifatin. Mereka hanya boleh tukar daripada satu sifat ni jadi benda ni, dari besi bagi jadi bekas, jadi kereta. Mereka tak boleh cipta besi. Besi ambil daripada logam yang Tuhan Ta'ala ciptakan. Itu ayat. Lagi, wa min suratin ila suratin, daripada satu bentuk pada bentuk yang lain. Contohnya, pereka-reka yang membuat benda-benda ni, buat patung apa ni, dia ambil daripada tanah, daripada pasir, batu, buat bangunan, buat patung. Dia tak boleh nak buat daripada asal benda tu. Dia tak reti nak reka tanah, dia tak pandai nak reka pasir. Mereka hanya mengambil bahan-bahan yang sudah ada. Mana kalau kita kata Allah yang menciptakan, itu daripada tak ada pada ada. Kalau kata manusia menciptakan, dia tukar barang-barang je, dia olahkan. Daripada beras jadi nasi, itu je. Daripada nasi jadi bubur, kan? Daripada gandum pergi jadi kuih. Itu setakat tu manusia boleh buat. Allah Ta'ala izinkan setakat tu. Tapi nak jadi daripada tak ada, tak boleh. Boleh saya tanam gandum, tanam je. Yang menumbuhkan gandum itu Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil, kalau nampak ayat macam manusia mereka mencipta, itu kita kata sekadar tahwil syai', mengubah daripada satu sifat ke sifat lain. Tapi Allah daripada tak ada kepada ada. Wallahu a'lam. Kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Ayat yang sama lagi. Ulama tadabbur kata ja'a hadzal istilah bi uslubil munazarah. Allah Ta'ala ajar cara nak berdebat dengan puak kafir. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi SAW supaya berhujah dengan kafir, jangan guna akta, supaya mereka mengiktiraf, mengakui kelemahan mereka, tak boleh nak jawab, tak boleh jawab. Kerana itu Allah SWT tunjuk kepada kita dalam ayat ini 3 kali ihtijaj, 3 kali dengan cara melemahkan dia. Aruni madza khalaqu. Satu, i'tuni bi kitabin, buat mari kitab, tak ada juga. Au asaratin, ataupun pandangan, maklumat, riwayat daripada orang tua tu, tak ada. Jadi 3 hujah ni batal semua sekali. Hujah akli, hujah sam'i, semua tidak ada. Jadi kita, kalau kita nak berhujah, para pelajar nak bermunazarah, kita kena bawa ta'jiz. Ta'jiz, apa yang melemahkan orang lain nak jawab tak boleh, maka ketika itulah dia akan kalah. Macam hujah nampak simple ya, nampak tak cerdik mana kan? Ingat cikgu non muslim hak mari berhujah dengan tuan guru kita ni. Ingat cerita? Kena tulis lah. Dia mari, dia kata, ustaz, orang Islam kata ada Tuhan. Ya, kita beriman ada Tuhan. Dia kata kalau kita belajar sains, kalau benda ada, kena nampak. Dia ingat pada cerdik. Oh, begitu cikgu? Ya. Tuan guru rahimahullah kata apa? Cikgu ni hidup ke mati? Hidup. Kalau mati tak boleh mari sini. Mati, hidup. Cikgu hidup dengan apa tu? Nyawa. Tadi awak kata kalau benda hidup kena ada. Mana nyawa awak? Dia pun sengih, suka tak boleh buat apa. Kata budak sekarang, tersengih macam kerang busuk. Kerang busuk kah? Tak boleh buat apa. Sebab mana dia teori dia, kalau benda ada kena nampak. Mana benda? Mana nyawa awak? Tunjuk. Kalau tidak awak mati. Baik. Kita pergi kepada faedah yang keempat.
I'tuni bi kitabin min qabli hadza, bawa mari kepada aku kitab-kitab sebelum ni. Kitab Taurat, Injil, Zabur, yang semua kitab itu menunjukkan kepada keesaan Allah Azza wa Jalla. Kalau ada dalam kitab itu boleh syirik, menanglah kamu. Dah mana ada kitab boleh syirik, kan? Maka Allah Ta'ala tunjuk di sini tentang apa yang mereka perselisihan balah itu, bahawa kita tak usah cakap banyak. Kita ada kitab kan, bawa mari kitab. Sebab itulah orang yang paling dahsyat, iaitulah orang yang paling dahsyat, orang yang ahlul kitab, pendeta-pendeta Yahudi, Nasara. Sebab mereka lah yang telah menyembunyikan fakta yang benar daripada kitab Allah Azza wa Jalla, Injil dan Taurah yang ada di tangan mereka. Bukan sembunyi, ubah lagi pula. Dia ubah lagi dia punya kitab. Baik, kita pergi kepada faedah yang kelima, yang terakhir. Ayat qauluhu ta'ala, wa man adallu mimman yad'una min dunillah, siapakah yang lebih dahsyat, lebih sesat daripada orang yang menyeru lain pada Allah. Jadi Tuhan kata wahum an du'aihim ghafilun. Puak-puak berhala tu apa yang dipanggil, yang diseru oleh penyembah dia tu tak tahu apa. Ghafilun mana tak tahu apa satu. Orang Kelantan kata tak tahu apa satu. Tak tahu apa. Jadi bagaimana nak jawab? Kaifa yuqalu, bagaimana kita boleh fikir Allah Ta'ala gambarkan benda yang tak berakal dengan ghaflah, lalai, tak tahu apa. Dia mana dia tahu? Bagaimana Allah Ta'ala bawa lafaz man la yastajib. Man itu orang berakal. Kenapa Allah Ta'ala guna wahum? Hum tu yang berakal biasanya. Ghafilun. Boleh faham ke tidak ni? Maknanya kenapa Allah Ta'ala bawa benda-benda yang berhala yang tak berakal tapi dimuamalahkan seperti yang berakal. Man, hum, kenapa? Jawab dia, tulis jawapan yang pertama. Annahum lamma abaduha, bila orang kafir menyembah berhala, sudah pasti mereka menganggap berhala itu boleh memberi manfaat, boleh memberi mudarat. Maka sesuailah kita jadikan berhala itu macam yang berakal. Jadi kita interaksi dengan dia seolah dia berakal. Mana hujah, mana dalil? Samalah dengan lafaz man tadi, lafaz hum. Jadi kita guna hujah seolah-olah dia berakal untuk nak mematikan akal puak kafir yang berhujah dengan yang menyeru berhala-berhala mereka. Satu. Yang kedua, jawapan yang kedua, yajuzu an yurid, boleh juga kita kata semua benda yang disembah, malaikat, Nabi Isa, Uzair, berhala, maka kita utamakan yang berakal itu daripada benda batu, kayu, logam yang tak berakal. Jadi kita guna yang tu. Boleh dua. Yang ketiga, abbara bil ghaflah. Allah kata lupa, lalai. Sedangkan lalai ni untuk orang yang berakal. Kenapa dia gunakan kepada jamaat benda yang keras? Jawabnya tahakkuman. Ayat perli je tu. Ayat sakistik kata orang, tahakkum. Ka'annahum hum ulama. Nipu ulama besar ni. Ngaji baca kitab pun tak erti. Jadi sebenarnya kita bukannya iktiraf dia, tapi sebenarnya itu dia panggil ayat lebih daripada nak perli kepada puak-puak ni. Itulah 3 jawapan kepada soalan yang ada. Alhamdulillah para pelajar sekalian, selesailah kita berbincang, mengaji dapat 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam CD yang akan datang, bermula ayat yang ke-7.